Tapi ada satu bentuk sebutan lain yang kita sebut sebagai perang. Perkataan yang sama, cara sebutan berbeza, dia akan membawa kepada maksud yang berbeza. Satu perang dan satu lagi perang. Kan? Perang dan perang. So, begitulah bahasa Arab. Satu perkataan, dia membawa maksud yang berbeza. Makna berbeza. Wal asr, maksud utama dia, asrun itu masa. Al-asrun itu masa. Dan kali ini, Allah letak ada alif lam. Ada alif lam dan dia adalah the masa. Bukan sembarang masa, ada waktu dan masa tertentu. Waktu dan masa tertentu. Contoh, kita katakan ada masa-masa yang istimewa. Hari-hari kebesaran Islam. Hari Maulidur Rasul, Ma'al Hijrah, Idul Fitri, Idul Adha. Yang itu adalah masa-masa yang tertentu. Masa-masa yang tertentu. Cumanya Allah tak bagi tahu tentang apa masa yang tertentu tu. Allah cuma, Quran cuma sebut tentang ada masa yang tertentu dan masa yang tertentu itu tidak disebut masa bila. Jadi ulama boleh melihat, kita boleh melihat Al-Asri ini masa kiamat pun boleh sebut tentang masa kiamat, ataupun masa kematian kita juga boleh disebut masa kematian kita, ataupun apa jenis masa yang tertentu yang memberi impak pada kehidupan kita. So, wal asri, demi masa. Itu maksud pertama. Maksud kedua al-asri juga merujuk kepada waktu asar. Waktu asar. Demi waktu asar. Maksud ketiga, al-asri adalah juz. Perahan juz. Al-asri adalah kita memerah juz tu. So tadi kita ada maksud masa, kita ada maksud waktu asar, dan kita juga ada perahan juz. Jadi bagaimana kita nak lihat ketiga-tiga maksud ini sesuai dengan ayat yang bakal kita baca. So, demi masa, demi waktu asar, dan demi perahan juz. Demi perahan juz. Kemudian pada ayat kedua, Allah nyatakan, Innal insana lafi khusrin. Innal insana lafi khusr. Sungguh manusia itu dalam kerugian. Sungguh manusia itu dalam kerugian. Bila Allah sebut tentang insan, al-insan, dia merujuk kepada semua manusia. Al-insan bukan hanya orang tidak beriman, al-insan juga termasuk orang beriman. Al-insan bukan hanya lelaki, al-insan juga wanita. Al-insan bukan hanya orang tua, tetapi juga termasuk kanak-kanak. Semua yang namanya manusia disebut al-insan. Kenapa tidak guna innan nas? Nas juga merujuk pada manusia, kan? Nas. Tapi al-insan. Kenapa? Sebab al-insan, dia punya kata akar nisyan. Antara maksud al-insan ni nisyan. Nisyan ni apa? Lupa. Innal insan, sesungguhnya manusia yang menjadi tempat lalu lalang lupa. Manusia ni pelupa orangnya. Manusia ni memang begitu. 3 minit yang lalu, kita tak tahu apa yang kita cakap. Kita tak boleh nak trace back apa yang kita cakap. Perkataan yang ke-20. Kita tak tahu, kita lupa. Sangat mudah lupa. Apa yang perkataan yang kita sebut ini, kadang kita ingat, kadang kita tak ingat. Innal insan. Contoh, kita duk baca surah Mulk. Ya, rasanya macam dah hafal.
Tapi bila kita baca seorang-seorang tanpa tengok mazhab, apa ya lepas ayat ni? Ayat yang mana ya? Kita jadi lupa. Tu manusia. Itu memang sifat manusia begitu. Innal insana, dan sesungguhnya manusia yang pelupa, nisyan juga ataupun nasia juga bermaksud jinak. Jinak. So innal insan, pelupa, dan lembut, jinak. Innal insana lafi khusrin. Dia masuk, lafi ni masuk di dalam. Dalam tu maksudnya dia masuk ke dalam kan? Dia masuk khusrin, dalam kerugian. Dia terjatuh dalam lembah kerugian. Lafi khusrin, dia masuk ke dalam kerugian. Dia masuk ke lembah kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang beriman. Wa amilus solihat, dan tambah baik amal dia. Wa tawasaw bil haqqi, saling berwasiat dengan kebenaran dan saling berwasiat dengan sabar. Itu basically dia punya terjemahan. Mari kita tengok ayat ini satu persatu. Allah bersumpah tentang masa. Dan kita tahu bahawa Allah Subhanahu Wa Taala, antara perkara yang pertama diciptakan ialah masa. Antara perkara pertama yang Allah ciptakan ialah masa. Dan bila Allah dah ciptakan masa, maka seluruh alam ini, bila dia diciptakan, alam ini tertaluk dengan masa. Macam kita, kan, berada dalam kandungan ibu, kita terikat dengan masa 9 bulan atau paling singkat 6 bulan. So, bila terikat dengan masa, dia memudahkan manusia untuk prepare, untuk bersedia. Bayangkan kalau kita dalam perut ibu tak tentu masa. Ada orang lahir 2 minggu, ada orang lahir 3 saat, ada orang lahir 2 bulan setengah. Kelang kabut hospital. Bila mengandungnya, kena terus bersedia. Bila-bila masa boleh lahir. Tak. Allah letakkan semua itu ada masa. Dan kita kena ikut masa. Sama macam kalau pokok mangga, bila dia berbuah, kita tak boleh terus petik buahnya tu sewaktu putih. Kan? Dan bila dia besar, buahnya mula membesar, hijau, selagi belum masak, maksudnya dia belum masa untuk dipetik. Dan tak kala buah tu sudah masak ranum, dia automatik akan tanggal daripada dia punya, daripada dia punya dahan. Akan tanggal sendiri. Bermaksud dia ngam, tangkai. Dia sesuai, sudah cukup masak dan sampai masa untuk dia dinikmati. Semua ni Allah letak dalam kerangka masa. Dan kerana Allah yang cipta masa, maka Allah tidak tertakluk dalam masa tu. Sebab tu Allah tahu masa lepas dan Allah tahu masa hadapan. Allah tidak termasuk dalam kerangka masa. Katakanlah kita ada time frame, kan? Kita membina time frame kerja kita bermula daripada bulan Januari hingga bulan Disember. Maka sewaktu kita melalui time frame itu, kita tahu apa yang kita buat Januari dan kita boleh ada prediction apa yang berlaku pada bulan Disember. Tapi Allah berada di luar dari masa. Sebab tu Allah tahu masa dulu dan masa akan datang. Dan kerana masa ini sentiasa bergerak, masa tak pernah berhenti dan masa tak mungkin dimiliki oleh siapa-siapa. Kerana pemilikan masa itu, Allah yang cipta masa, Allah memiliki masa, maka selayaknya Allah sebut Maliki Yaumiddin. Dia pemerintah atau dia pemilik hari Ad-Din, hari pembalasan.
hari untuk bayar hutang, hari untuk settlekan segalanya, hari akhirat. Hanya Allah boleh sebut dia memiliki. Kita tak mungkin memiliki. Hari jadi kita pun bukan disebut sebagai apa. Kalau saya 10 Januari, saya tak sebut setiap kali jumpa 10 Januari sebagai ini hari Nazri. Tidak. Kalau 10 Januari itu jatuh pada hari Rabu, kita sebut hari Rabu. Hanya kita je, keluarga kita syok-syok, ini hari jadi. Tidak, itu bukan hari kita pun. Itu hari milik Allah Subhanahu Wa Taala. Dan masa ini, dia sangat patuh perintah Allah dan dia tak akan kembali. Dia terus ke hadapan. Dia terus ke hadapan. Apapun berlaku, dia tetap berjalan. Wal asr. Demi waktu. Demi masa. Setiap manusia diberi masa yang cukup 24 jam. 24 jam. Daripada sejak Adam sampailah ke sekarang, masanya sama, 24 jam. Maka kita tak boleh katakan, oh orang dulu, mereka ada masa yang cukup banyak. Tak, sama. Mereka melalui hari yang sama, 24 jam. Tidak lebih dan tidak kurang. Cuma rasa kita berbeza bila berhadapan dengan masa, ikut situasi. Kalau kita sedang seronok, maka kita lalui masa itu dengan rasa sangat pantas. Kejap-kejap dah habis. Contoh macam tengok Mat Kilau kan. Seronok, bawa awet pula dating. 2 jam setengah tu kita rasa sangat singkat. Tapi bayangkan kalau kita solat maghrib. 5 minit tu dah rasa lama. So, rupanya masa ini relatif. Ada yang rasa singkat, ada yang rasa lama. Ikut kepada apa yang kita sedang hadapi. Jadi basically, masa tetap berjalan. Tetap berjalan. Dia akan meninggalkan kita. Dia akan meninggalkan kita. So, Allah bagi tahu tentang masa dan manusia berada dalam kerugian. Manusia berada dalam kerugian dan itu tidak dinafikan. Kita sangat banyak masa dan kita sangat banyak buang masa. Kan tengok Facebook je dah berjam-jam, kita buang banyak masa. Tengok YouTube, tengok TV, kan melangut, bangun tidur kita duduk dulu. Kita buang banyak masa dan itu tidak diragui bahawa kita sudah tenggelam dalam kerugian. Tenggelam dalam rugi. Antara manusia yang dia dicontoh tentang masa, penggunaan masa. Imam Nawawi. Beliau meninggal pada usia 40 tahun. Beliau meninggal pada usia 40 tahun. Muda. Sangat muda, 40 tahun. Tetapi kitab yang beliau tulis dan karang. Beribu jilid banyaknya. Bayangkan, seusia 40 tahun, beliau berjaya hasilkan karangan. Tulis tangan, kitab, beribu jilid banyaknya. Itu Imam Nawawi. Dan begitu hebat pun ilmu dia. Dia tidak sewenang-wenang kata, aku tidak ikut mana-mana mazhab, aku ada mazhab sendiri. Tidak. Imam Nawawi adalah pengikut tegar mazhab Syafi'i. Walaupun hasilkan banyak buku, banyak penulisan, tetapi beliau tetap humble terhadap orang-orang yang terdahulu. Tidak melebih-lebih. Kan? Tak macam generasi sekarang, kerana dia sangat mudah akses kepada perbandingan mazhab. Saya tak terikat pada mana-mana mazhab, saya ambil mana yang sesuai untuk hidup saya. Kan Imam Nawawi lebih hebat daripada dia pun tidak mengambil pendirian ataupun pendekatan semacam itu. Jelas manusia ini rugi.
Kalau kita manfaatkan masa kita dengan sebaiknya, maka kita dah tentu boleh capai banyak benda. Kita boleh capai banyak benda. Kemudian, bila Allah sebut tentang wal asr, dimaksudkan dengan waktu asar, demi waktu asar. Tuan-puan, apa yang kita buat pada waktu asar? Apa kita buat pada waktu asar? Balik kerja, kalau yang dah pencen, petang-petang, waktu asar adalah waktu untuk create bonding, minum petang. Istilah kita minum petang ataupun high tea. Duduk kat taman, suami isteri, ada kari pap, ada cekodok, ada goreng pisang, ada kopi. Duduk-duduk sambil zikir, kadang sambil throwback, berborak-borak, isi masa lapang. Kan itu aktiviti yang baik, merapatkan hubungan. Kan kadang ada yang berjalan-jalan di taman ataupun jogging untuk untuk mengekalkan stamina. Bukankah itu baik untuk tubuh badan, untuk jadi sihat? Ada yang main di padang, main bola, berbasikal. Kalau yang bekerja tu dia on the way balik daripada kerja, pergi ambil anak dekat sekolah, ambil isteri daripada pejabat. Bukankah itu aktiviti yang baik? Tapi Allah kata, manusia dalam kerugian. Manusia masuk dalam ruang lingkup rugi. Manusia masuk dalam lubang rugi. Part mana yang kita rugi? Kan? Sedangkan waktu asar, waktu kita bersedia untuk maghrib, kita daripada kesibukan hiruk pikuk waktu siang itu, kita sudah mula tone down. Ya Allah kata rugi. Malah masyarakat Arab ataupun terutamanya kepada peniaga-peniaga, waktu asar ialah waktu mereka tutup akaun, mengira untung rugi perniagaan mereka pada hari itu. Kalau kat pasar-pasar dah mula kemas-kemas, dah mula kira untung ke rugi. So peniaga biasanya dia akan kira dan kita tahu peniaga lazimnya untung. Tapi Allah kata kamu rugi. Kamu rugi. Part mana rugi ni? Dia sebenarnya tak masuk akal. Kenapa Allah kata rugi? Innal insana lafi khusrin. Sungguh manusia itu dalam kerugian. Tapi sebab kita rasa nasihat ni sebagai biasa, maka kita tak rasa pun bahawa benda ni rugi. Sedangkan surah ini menggambarkan ini adalah bare minimum. Standard paling rendah untuk manusia tak termasuk dalam rugi. Ini standard paling rendah. Kalau kita gagal ikut standard ni, kita rugi. Dan surah selepas ini, Allah bagi tahu tentang orang yang paling rugi. Dalam banyak-banyak rugi, surah selepas ini, surah yang menggambarkan orang ni paling rugi. Kerugian besar. Ini kerugian bare minimum. Bare minimum. Dia ada benda yang kita kena buat. Jika kita tak buat, kita confirm rugi. Tak kira semua orang. Ini confirm rugi. Okey. Dan waktu asar juga adalah waktu kita nak berehat. Takkan kita nak berehat dan kita rugi. Kan? Okay. Itu yang kedua. Yang ketiga, al-asr bermaksud jus atau perahan jus. Perahan jus. So kalau kita perah jus, kalau kita perah apple diperah ke?
limau. Kalau kita perah limau, limau purut, limau nipis, kan bila kita perah, bila kita tekan, bila kita squeeze, maka dia punya air tu akan menitik. Air dia akan keluar. Air akan keluar. Sekarang ni, berapa banyak air yang tinggal dalam buah tersebut? Dalam limau tu, berapa banyak? Kan bila kita perah lemon ke limau, air akan keluar. So sekarang Allah nak kita tengok berapa banyak air yang tinggal dalam buah tersebut. Tak banyak bukan, semakin sikit. Semakin sikit. So bila disebut dengan perahan, bila dikaitkan dengan perahan, Quran nak kita melihat wal asri sebagai anda sedang memerah air dan air itu semakin kurang daripada buah. Anda sudah tidak banyak masa. Anda sudah tidak banyak masa. Tuan-puan bayangkan, selalu Allah gambarkan Al-Quran, wahyu yang turun dari langit, seperti hujan yang turun dari langit. Dan Al-Quran yang turun daripada langit itu menyuburkan hati, hujan menyuburkan tanaman, menyuburkan bumi. Selain daripada Quran yang turun daripada langit, roh kita juga turun dari langit. Roh kita juga turun dari langit. So, kalau kita nak buat perbandingan air dan roh. Air dan roh. Air itu diserap oleh tumbuhan. Lalu tumbuhan itu menjadi segar dan subur. Tumbuhan itu menjadi segar dan subur. Tapi bila tumbuhan itu sudah sampai masa dan semakin tua, kita akan lihat di batang mula kekeringan. Di daun mula melayu. Dan semakin lama semakin menghitam dan akhirnya kering. Benda yang kering ni, dia ada air ke tak ada? Tak ada. Air semakin menghilang daripada tumbuhan tersebut. Maka dia kan semakin kering, semakin melayu. Cuba tengok tubuh badan kita. Adakah semakin lama, dia menjadi semakin tegang? Tak. Semakin lama, kita semakin berkedut. Semakin lama, kita semakin kering. Seolah-olah roh kita sudah semakin sedikit demi sedikit hilang. Kita bukan setakat kehilangan air. Kita kehilangan roh. Roh ni nak kembali dah. Suatu badan kita akan mula apa disebut tu? Berkedut. Semakin tua, semakin tak larat, semakin tak kuat. Itu perahan tu. Kita dah tak banyak masa. Kita akan mati. Kita akan tinggalkan dunia ini. Tapi bila kita tak sedar, maka seluruh manusia dalam kerugian. Rugi kalau kita tak buat sesuatu. Kalau anda tak sedar, kalau saya tak sedar yang saya bakal mati, akan mati. Mati sakit ke, mati aksiden ke, akan mati. Dan kalau kita tak sedar itu, that's it. Kita akan masuk dalam kerugian. So, 3 maksud Al-Asr menepati kehendak ayat ini. Tentang masa, tentang waktu asar, tentang perahan juz. Cuma waktu asar tadi belum terjawab. Waktu asar tadi belum terjawab. Sedangkan aktiviti kita waktu asar, kita bukan buat sesuatu yang sia-sia.
Kan? Kita buat sesuatu yang berfaedah dalam pertimbangan kita. Tapi Allah punya standard, kita rugi. Kita rugi. So by default, secara semula jadinya, manusia rugi. Dan ayat ketiga, Allah buat exceptional. By default, waktu asar, orang rugi. By default, berkaitan dengan masa, manusia rugi. By default, mereka-mereka yang tak ingat mati, macam perahan jus, kita dah tak banyak air dalam tubuh, akan rugi. Illa, kecuali. Kecuali. Allazina amanu. Orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman. Okey. Bila sebut tentang iman, kita kena gambarkan ada 6 rukun iman. Kita kena gambarkan ada 6 rukun iman. Percaya pada Allah, percaya pada hari kiamat, percaya pada Rasul, percaya pada malaikat, percaya pada kitab dan percaya pada qada dan qadar. Percaya pada qada dan qadar. Daripada 6 ini, daripada 6 rukun iman ini, allazina amanu, 6 rukun iman ini, kita kena matchkan setiap satu dengan al-asr. Apa kaitan dengan asar? Baru kita nampak the whole picture. Dia bukan simply, oh beriman. Beriman dengan apa? Kena 6-6. Sebab 6 tolak 1, kosong. 6 tolak 1, kosong. Salah satu daripada kita tidak beriman dengan satu daripada rukun, kita dikira tidak beriman. So katalah kita ambil beriman dengan malaikat. Beriman dengan malaikat. Dan waktu asar. Kita tahu waktu asar adalah waktu di mana kita punya buku catatan akan ditutup dan dibuka lembaran baru. Okay, waktu asar adalah waktu buku catatan kita ditutup dan buka lembaran baru. Sebab waktu maghrib adalah hari baru. Kan kita mula puasa kan waktu maghrib. Kita mulakan hari baru dalam kalender Islam, ikut Qamariah kan waktu maghrib. Jadi bila masuk waktu maghrib, dia adalah hari baru, buku baru, helaian baru. Dan kerana agama ini, agama yang progresif dan produktif, lazimnya kita mulakan hari baru kita, iaitu waktu maghrib, dengan aktiviti-aktiviti yang sangat bermanfaat. Kita pergi masjid, kita dengar kuliah waktu maghrib, kita solat secara berjamaah, kemudian kita dengar kuliah, kita baca Quran sampai ke waktu isyak. Lepas isyak kita baca suratul mulk dan kita siap-siap untuk tidur. Bayangkan kita start the day, kita mulakan hari dengan taat pada Allah, ibadah dan ketaatan pada Allah. Berbanding kalau kita mulakan hari pada tengah malam. Tengah malam apa kita buat? Tidur. Suatu yang sangat tak progresif. Tapi agama ini sudah pun sediakan kita modul hidup mulakan dengan ketaatan. Dan kemudian kita berehat sampailah ke subuh. Kemudian kita mulakan lagi hidup pada siang hari dengan ketaatan. Dengan ketaatan. Tapi dalam tempoh 24 jam daripada maghrib sampai ke maghrib, adakah kita bebas terhindar dari melakukan kesalahan?
silap, dosa. Tak, kita tak terhindar, tak terlepas dari melakukan dosa. Terutamanya dosa-dosa kecil, dosa-dosa kering. Dan kerana beriman dengan malaikat, kita yakin, percaya malaikat kiri dan kanan sentiasa bertugas. Yang kanan, sebelah kanan menjadi kepala, menjadi ketua. Jadi tak kala kita buat salah, katalah kita mengumpat opah atau mengumpat admin. Yang sebelah kiri ni dia siap-siap nak tulis, nak catat. Sebelum dia tulis, dia minta kebenaran dari yang kanan. Aku tulis. Yang sebelah kanan, kerana dia ketua, maka dia minta yang sebelah kiri tolong hold. Tunggu. Mana tahu lepas ni dia bertaubat. Yang sebelah kiri, bila kita buat salah, sebelah kiri akan tanya belah kanan, aku tulis. Sebab bila sudah terpatri, tertulis, bila dia sudah, kalau dia bukan sekadar tulis, kalau dalam surah Mutaffifin tu kita lalui, dia pahat. Benda tu kekal di situ. Benda tu kekal dekat situ. Dia sudah disulam. Bukan sekadar tulis, disulam. Susah nak padam. Dia akan tanya belah kanan, aku tulis. Nanti dulu. Mana tahu lepas ni dia bertaubat. So yang belah kiri ni akan keep tanya, nanti dulu. Sebelah kanan ni kata, nanti dulu. Mana tahu dia akan bertaubat. Nanti dulu, mana tahu dia akan bertaubat. Dan masa diberi sampai waktu asar. Dan kalau kita tidak bertaubat menjelang asar, kita sangat rugi. Sebab sebelah kiri akan tulis. Sebelum buku ditutup. Sebelum buku ditutup. Bayangkan tuan-puan, Allah ingatkan kita demi waktu asar, semua manusia rugi. Semua manusia rugi sebab engkau tak beriman. Orang beriman saja yang sedar. Orang beriman yang sedar, beriman dengan malaikat, yang malaikat akan tulis dan dia akan buat wa'amilus solihat. Ibnu Taimiyah sebut wa'amilus solihat ni, Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsir wa'amilus solihat, dia kata apa? Istighfar. Jika menjelang asar dan kita tidak istighfar atas dosa yang kita buat, dosa-dosa kecil kita, minta maaf pada orang yang kita buat salah, minta ampun pada orang yang kita terumpat. Kalau kita tak buat, kita rugi. Jogging tidak selesaikan masalah kitab kita. Bonding dengan family tak selesaikan masalah kitab kita. Ini masalah dosa yang kita buat seharian. Dan jika tidak kita ambil precaution, beringat untuk bertaubat, kita akan rugi. Dan anda rasa anda sudah kuasai suratul Asr? Oh, rupanya tidak. Kita have no idea sebenarnya bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala siapkan guidance yang cukup hebat ini demi waktu asar. Gitu tuan-tuan. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Beriman dengan kitab panduan dari Quran, beriman dengan malaikat yang sentiasa menulis. Apa yang kita sebut, kita cakap, ditulis. Wa amilus solihat, beriman dan kita bertindak. Kita bukan saja percaya tapi kita bertindak. Wa amilus solihat. Amal solih ialah amal-amal yang memperbaiki diri. Istighfar adalah memperbaiki diri.
Kita kena buat lebih baik dan lebih baik. Wa amilus solihat. Dan itu baru first part, tuan-tuan. Kita ada second part. Kita ada second part. Ini baru first part. Waktu asar, istighfar untuk baiki diri. Selepas asar. Dan ada satu masa lagi yang Allah suruh kita beristighfar. Bila? Waktu sahur. Waktu sahur. Sebab sepanjang malam kita banyak buat aktiviti-aktiviti lara. Lepas daripada isyak kadang kita lepak mamak. Banyak benda-benda lara yang kita buat. Dan lara ini dia tak datangkan manfaat. Suatu yang tak datangkan manfaat benda tu sia-sia. Lalu Allah arahkan wabil ashari hum yastaghfirun, dan waktu sahur mereka beristighfar. So ada dua sisi, waktu sahur sebelum dia terbit matahari dan waktu asar sebelum tenggelam matahari kita beristighfar. Waktu sahur tu jam berapa, Ustaz? Waktu sahur tu jam berapa? Alamak, saya pun tak tahu. Yang penting sebelum terbit matahari. Kalau tuan-puan sahur jam 12, itu saya tak mau tahu lah. Tapi sebelum terbit matahari, itu waktu sahur lah tu. Istighfar sebelum sahur. Boleh jugalah setengah jam sebelum subuh, 1 jam sebelum subuh ke, 2 jam sebelum subuh pun boleh. Yang penting kita bertaubat dan istighfar. Jika tidak, kita rugi. Innal insana. Jika tidak, kita sama je dengan orang lain. Sebab Allah kata innal insan. Allah tak sebut mukmin ke, muslim ke, dia tak sama. Innal insana lafi khusrin. Istighfar. So first part, hubungan kita dengan Allah. Kita minta ampun dosa-dosa kita. Second part, ini hubungan kita dengan manusia. Hubungan kita dengan manusia. Komen para sahabat tentang surah ini. Para sahabat kata, inilah Islam. Quran 114 surah yang kita baca ini, semua isi kandungannya termasuk dalam surah ni. That is how powerful surah ni. Seluruh ajaran Islam termasuk dalam surah ini. Ia adalah tentang hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan manusia. Hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan manusia. Illal ladzina amanu wa amilus solihat. Kita tambah baik diri kita ini bukan untuk isteri, bukan untuk anak-anak, tapi kerana Allah. Kerana Allah. So itu hubungan baik kita dengan Allah. Kemudian second part, hubungan kita dengan manusia. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Lazimnya kita terjemahkan sebagai berpesan-pesan dengan kebenaran serta berpesan-pesan dengan sabar. Sekarang saya nak tanya tuan-puan, berpesan-pesan tu apa? Mengingati. Memperingati. Lagi jawapan lain? Ingat mengingatkan. Ingat mengingat. So boleh tak saya bagi gambaran berpesan-pesan ni macam ni. Saya nak pergi keluar. So saya pesan dengan jiran sebelah rumah, Kak, nanti saya nak keluar kejap. Nanti mana tahu kalau hujan ke apa, akak tolong tarikkan ampaian saya masuk ke dalam sikit, boleh Kak? Macam tu ke pesan-pesan? Tak. Lebih Tak, pada bukan macam berdakwah tu. kot. Habis kalau macam tu sebut apa tu?
Kalau itu bukan pesan. Maksudnya berpesan-pesan macam menasihat lah. Saling menegur Ustaz. Tegur Saling menegur. menegur. Akak punya kain ni terbelah sangat lah Kak. Macam tu. Mengajak ke arah kebaikan. Ajak ke arah kebaikan. Jom solat. Macam tu. Lebih pada berdakwah tak Ustaz? Dakwah. Ambil- Macam saya buat ni ke macam mana? Bes lagi tak buat macam saya ni, maka tak dikira sebagai berpesan-pesan. Macam tu lah Ustaz. Macam tu. Cuba tengok perkataan yang Allah guna tu. Cuba tengok perkataan yang Quran sebut tu. Watawasau. Kalau nasihat, dia punya huruf adalah nun, qad, dan pedas. Nun, sod dan ha. Ha pedas. Watawasau tak ada huruf tu pun, tak ada nun, sod dengan ha. Kalau nasihat. Kan kalau ingat, huruf dia zal, kaf dan ra. Zakarah. Tapi ini Allah guna watawasau. Tak ada huruf zal, kaf dan ra. Zikir. Itu ingat. Ingat mengingati. Ini nun sod dengan ha. Dan sekarang watawasau ni kata akar dia adalah waw, sod dan alif taknis. Ya. Wasaya. Dan wasaya. Pernah dengar tak perkataan wasaya? Wasiat Ustaz. Wasiat. Yes, wasiat. Wasaya ni wasiat. Sama tak wasiat dengan pesan? Wasiat berat. Sama tak wasiat dengan nasihat? Wasiat lagi berat. Wasiat lagi berat. Mungkinkah kalau saya jogging petang-petang, jumpa dengan Datin Nur Alam, Datin, I nak wasiat something lah pada you. I punya harta ni, I nak wasiat pada you. Datin akan pelik, apa pasal Ustaz tiba-tiba nak wasiat pada saya? Ustaz tak ada keluarga ke nak wasiat? Allah guna perkataan wasiat. Bukan pesan, bukan ingat mengingati. Nampak tak? Kita sebenarnya have no idea tentang surah ni. Yet bila kita borak dengan kawan, dengan suami, ini abang dah tahu dah ni demi masa. Oh, rupanya kita terlepas pandang banyak benda besar dalam surah ini. Wasiat, dia ada tiga rukun wasiat. Pertama, pewasiat. Yang kedua, apa yang diwasiat. Yang ketiga, penerima wasiat. So, wasiat ni dia ada tiga rukun. Pewasiat, apa yang diwasiatkan, dan rukun penerima wasiat. Pewasiat dia tak akan wasiatkan pada orang yang dia tak kenal. Pewasiat akan wasiatkan sesuatu kepada orang yang ada bonding dengan dia. Anak beranak, adik beradik, anak angkat yang ada bonding. Orang yang dia biasa kawan rapat dia yang ada bonding. Di perkata kunci ada bonding. Pewasiat akan beri wasiat kepada yang ada bonding, yang ada love, yang dia care, yang dia sayang. Dia takkan bagi wasiat pada entah siapa-siapa yang dia jumpa dekat tepi jalan. Tak. Itu pewasiat. Kemudian rukun kedua, apa yang dia wasiatkan? Dia akan wasiatkan benda yang sangat berharga bagi diri dia. Yang dia usahakan bertahun-tahun. Harta yang dia kumpul. Sanggup dia tak belanjakan. Dia kumpul harta tu. Oh, rupanya dia nak wasiatkan pada anak, pada isteri.
Dia sanggup tumpahkan peluh untuk harta itu. Dia kumpul bertahun-tahun. Benda yang dia sayang. Kereta yang dia beli. Dia ada nostalgia pada kereta tu. Rumah. So, harta yang dia nak wasiatkan ni, apa yang dia nak wasiatkan ni sangat berharga. Seseorang dia takkan wasiatkan, saya wasiatkan sebatang pen ini pada isteri tercinta. Lepas tu bini dia dengar, apa bang? Pen aja bang. Benda yang dia wasiatkan tu sangat berharga. Dan pewasiat dia perlu letak weightage pada apa yang dia nak wasiatkan. Dia perlu rasai benda tu benar-benar berharga. Kan? Dan yang menerima wasiat. Rukun ketiga. Yang menerima wasiat. Penerima wasiat, bila dia sedang dengar wasiat dibacakan, adakah dia sambil tengok FB Reels? Atau sambil tengok TV? Atau sambil borak-borak dengan orang sebelah? Dia akan beri tumpuan perhatian 100%. Selalu bila wasiat dibacakan, sama ada orang tu dah meninggal, dia punya peguam yang bacakan, ataupun at deathbed. Di katil menunggu mati. Kan ni mak nak wasiatkan, Along jangan gaduh dengan adik, tukar darah daging kau, layanlah dia dengan baik-baik. Along akan dengar dengan penuh teliti. Itu kata-kata terakhir dari mak dia yang kena COVID. Itu weightage beratnya watawasau ini. Dia bukan sambil-sambil sambil-sambil masak. Dengar ni abang nak wasiat ni. Tak. Dia cari masa yang sesuai. Orang yang berwasiat ini, dia akan cari masa yang sesuai. Perkataan yang sesuai. Perkataan yang baik. Bukan sarkastik, bukan sindir. Dia benar-benar nak bagi wasiat. Dia takkan cakap bunga-bunga. Dia takkan mulakan dengan pada suatu hari. Tak. Wasiat ni straight to the point. Rumah yang dekat Damansara, Abah wasiatkan kepada Angah, tolonglah jaga. Rumah tu sangat bawa nostalgik. Benda serius, watawasau. Benda serius. Dan benda serius ni tidak disulami dengan kebatilan. Dia tak tipu. Bilhaq, dengan kebenaran. Dia tak tipu, dia tak main-main. Bukan dalam gurau. Dan dia bagi tu dengan penuh kasih sayang. Dia bagi dengan penuh kasih sayang sebab kita bagi pada sebarangan orang. Itu nilai watawasau. Rupanya yang kita gelar sebagai berpesan-pesan ini kepada orang terdekat dengan kita. Nasihat yang kita nak bagi ni kepada orang yang tersayang. Orang yang kita sangat sayang. Sudah banner repo. Sudah ada bonding. Dan kita cakap dengan nada serius. Bukan dengan nada bergurau-gurau. Kita sayang pada dia sebab tu kita nasihat. Kita sayang pada dia sebab tu kita bagi tahu. Kita bukan blame dia, kita bukan marah dia, tapi kita watawasau, kita wasiat. Suatu yang kita anggap sangat berharga, sangat bernilai pada kita untuk kita sampaikan. Itu level watawasau. Dan itu yang pertama. Yang kedua, watawasau atas wazan tafa'ala. Tafa'ala maksudnya ada dua orang
yang saling bekerja sama. Ada dua orang yang saling bekerja sama. Contohnya dalam komunikasi, dialog. Dialog ni kan percakapan antara dua orang, dialog. Seorang bercakap, yang seorang mendengar. Yang pendengar ni bila dia bercakap, yang bercakap tadi dia mendengar. Itu watawasau. Kalau suami wasiat pada isteri, suami juga perlu bersedia untuk terima wasiat dari isteri. Dia bukan satu hala, bukan macam khatib. Khatib dia bercakap, kalau jemaah bercakap, jemaah batal. Itu hak prerogatif. Khatib itu monolog. Dia seorang-seorang bercakap. Kalau orang bercakap, orang lain bercakap, batal. Tak. Watawasau, dialog. Kalau kita beri wasiat, kita juga kena bersedia menerima wasiat, menerima teguran, menerima nasihat. Itu bukan macam pakar motivasi, dia je pakar. Orang lain tak boleh nasihat dia. Dia bukan bos di pejabat, dia je boleh bagi arahan. Anak buah tak boleh nak bagi pendapat, nak counter. No, itu watawasau. Anda bersedia memberi dan anda juga kena bersedia menerima. Dan watawasau, nasihat, pemberian, pesan, wasiat terbaik adalah dengan Quran bil haq. Dengan Quran dan sunnah. Itu maksud watawasau. Dan Allah tahu. Watawasau ini bukan benda mudah. Dan kita kena membina sabar untuk sampaikan dan menerima. Kedua-dua pihak perlu bina kesabaran. Kadang kita nak nasihat anak. Dengan anak perangainya begitu. Dia belum tahu tentang dunia. Kitalah yang kenalkan dia tentang dunia. Kadang dia buat muka. Oi, menyirap aja rasa. Kau ni aku tengok kecil besar je. Tapi kita yang tua, kita yang sudah faham, kita yang berpengalaman, kita perlu lebih berkawal. Tapi biasalah kan. Nak buat macam mana? Kenalah usaha. Itulah gunanya watawasau. Suami isteri. Kan benda ni Allah sedang tegur kita. Bagaimana kita dengan keluarga? Orang yang kita sayang, orang yang kita cinta. Bagaimana kita membina keluarga? Tadi Allah sebut tentang kita, hubungan kita dengan Tuhan. Yang ini watawasau, hubungan kita dengan manusia. Speaking of which, bila sebut tentang manusia, jangan fikir jiran sebelah rumah. Jangan dok fikir ketua kampung. Jangan fikir pemimpin negara. Kita fikirkan keluarga kita. Anak kita, pasangan kita itu circle yang paling dekat, paling rapat dengan kita. Jangan fikir yang besar-besar dulu. Fikir yang terbesar dalam rumah ni. Kan tentang pimpinan, tentang jiran itu besar. Tapi Allah nak kita lihat yang paling besar. Circle kita. Tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. 91 minit. Terima kasih kerana bersama pada pagi ini. Moga-moga suratul Asr membawa satu sudut pandang baru dalam kehidupan kita. Barakallahu li wa lakum. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Ustaz. Syukur Alhamdulillah. Kita dapat lagi terus bersama Ustaz untuk Ustaz ingatkan kita dengan, sebenarnya bukan ingat macam Ustaz cakap tadi, wasiat. Syukur Alhamdulillah. InsyaAllah Ustaz, kita mohon Allah Ta'ala izinkan untuk terus bersama Ustaz bagi kami mencari lagi ilmu untuk seterusnya, dan harap sangat semoga ilmu itu adalah ilmu yang bermanfaat. InsyaAllah. Terima kasih semua jemaah Gemah Nur Iman.
Terima kasih Ustaz. InsyaAllah kita akan jumpa lagi dalam kuliah asar untuk hadis 40 Imam Nawawi dan seterusnya kuliah Maghrib dan kuliah Isyak nanti. Bagi memberkati majlis, mohon Ustaz bacakan sedikit doa, tasbih kafarah dan surah Al-As agar ilmu yang Ustaz sampaikan tadi akan terus kami amalkan insyaAllah. Dipersilakan Ustaz. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ya Allah, kami mulakan pagi ini dengan semangat yang baru, azam yang baru ya Allah. Jadikanlah hidup kami ini menjadi kehidupan yang memberi manfaat kepada diri kami dan keluarga kami. Ya Allah, wahai Tuhan kami, jadikanlah kami mereka-mereka yang dikira sebagai ibadah, sebagai hamba kepadamu, sentiasa menyebut-nyebut dan mengingatimu. Ya Allah, wahai Tuhan kami, tiada yang kami harap melainkan panduan dan pedoman darimu, agar kami sentiasa berada di atas jalan yang lurus yang telah Engkau sediakan. Ya Allah, wahai Tuhan kami mohon agar apa yang kami lakukan, ibadah yang kami laksanakan, sembahyang kami, zakat kami, puasa kami, Engkau redha dan Engkau terima. Ya Allah, wahai Tuhan kami, apa yang kami impikan, agar kami dapat melihat wajah-Mu di akhirat kelak ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah, wa qina azaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Amin amin ya rabbal alamin. Lagi satu Ustaz lupa nak cakap tadi. Assalamualaikum. Semoga kita ingat Terima kasih, wasiat Ustaz. Ustaz yang pertama tadi. Beristighfar di waktu selepas asar dan sebelum sahur. Sahur. InsyaAllah. Terima kasih semua. Jumpa lagi. Terima kasih, Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum.